Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik dan mengejutkan kita. Peguam dakwa ahli politik dalam rompakan berkumpulan masih bebas. Seorang peguam menyoal mengapa dua orang yang didakwa sebagai dalang rompakan terhadap anak guamnya pada 2021 masih bebas. Ini katanya, walaupun pertuduhan telah dikenakan terhadap dua pegawai SPRM dan seorang bekas pegawai Badan Anti Rasuah itu berhubung kes berkenan, peguam Guok Eng Siong yang mewakili ahli perniagaan China Kun Gua yang dirompak itu mendakwa salah seorang dalang rompakan itu dikatakan ahli politik. Pada sidang media bersama ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng di Bangsar hari ini, Guok berkata anak guamnya telah membuat laporan itu sejurus selepas rompakan itu. Polis kemudiannya menahan 5 individu dan memulakan siasatan. Tetapi Guok mendakwa tiada perkembangan lanjut dalam kes itu sehingga 2 tahun kemudian selepas dia meminta bantuan Lim. Pada Rabu, pegawai SPRM Muhammad Hafiq Muhammad Razzi, Muhammad Fahmi Muhammad Nur dan bekas seorang pegawai SPRM Azwan Asli mengaku tidak bersalah di 2 mahkamah session Kuala Lumpur berasingan atas pertuduhan rompakan berkumpulan. Dilaporkan ketiga-tiga orang itu dituduh merompak pelbagai barangan termasuk beg berjenama Louis Vuitton serta wang tunai RM952.690 dan 1.225 yuan bersamaan dengan RM805 milik ahli perniagaan warga China itu. Mereka didakwa melakukan rompakan berkumpulan di sebuah unit di kediaman Ritz-Carlton, Jalan Ampang, Kuala Lumpur sekitar tengah hari pada 10 Disember 2021. Bagaimanapun, Guok mendakwa 2 lagi individu masih bebas. Menurutnya lagi, 2 dalang itu pasangan suami istri dengan seorang daripada mereka merupakan seorang tokoh politik. Menurut anak guam saya, salah seorang daripada mereka aktif dalam politik. Mereka adalah pasangan suami istri. Anak guam saya percaya mereka menjadi dalangnya. Pada masa itu 3 pegawai SPRM itu datang bersama pasangan itu. Pasangan itu berada di belakang semua ini. Tanpa mereka kes ini tidak akan berlaku. Sudah tentu 3 pegawai SPRM ini bersubhat katanya. Ketika ditanya, Guok mendakwa tokoh politik lelaki itu merupakan parti pemerintah tetapi bukan lagi ahli parlimen atau wakil rakyat. Bagaimanapun dia enggan menamakan orang itu. Sementara itu Lim berkata dia telah menulis surat kepada agensi penguatkuasa undang-undang dan pada September untuk bertanya mengenai perkembangan kes berkenan tetapi tidak menerima maklum balas. Selepas itu pada November dia membangkitkan isu tersebut di Parlimen. Dalam maklum balas bertulis, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, kuasa membuat keputusan mengenai perkara berkenan terletak pada Peguam Negara. Berikutan itu Lim berkata dia telah menulis surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa supaya mengambil tindakan. Saya mohon Perdana Menteri kita ambil tindakan kerana kes ini telah berlarutan terlalu lama. Ya, pada 13 Disember 3 pegawai SPRM baru didakwa atas kesalahan samun berkumpulan. Jadi, saya ada satu soalan untuk Peguam Negara. Soalan saya kepada Peguam Negara ialah, apa yang menyebabkan anda begitu lama? Saya percaya Peguam Negara berhutang penjelasan kepada mangsa dan semua rakyat yang mematuhi undang-undang, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dengan pendedahan ini, dikhawatiri Mahathir akan terbisu. Manakan tidak, dipetik daripada Malaysia kini, persoalan besar untuk Tun Mahathir. Adakah Dr. Mahathir tunduk dengan DAP ketika jadi Perdana Menteri? Veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang mendakwa DAP menguasai kerajaan semasa serta tuduhan UMNO mempunyai akan membolehkan bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri.
Lim Kip Siang bertanya kepada Muhyiddin, sama ada Dr. Mahathir tunduk kepada DAP ketika menjadi Perdana Menteri semasa pentadbiran Pakatan Harapan dari 2018 hingga tahun 2020. Adakah itu puncak konspirasi politik langkah Sheraton yang menggulingkan pentadbiran Mahathir? Soal Lim dalam satu kenyataan hari ini. Saya tidak pernah meminta Mahathir untuk apa-apa, untuk diri saya sendiri atau untuk orang lain, dan tidak pernah tahu siapa yang akan beliau lantik. Tetapi saya pernah berjumpa beliau sekali untuk menekankan kepentingan mengambil serius mengenai janji pilihan raya. Mengapa seorang Mahathir yang jika benar tunduk kepada DAP ketika menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, dilantik sebagai penasihat kepada 4 negeri di takbir PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis? Soalnya, semalam Muhyiddin mendakwa UMNO tunduk kepada DAP, mengatakan bekas partinya itu hanyalah sebuah parti kecil dalam kerajaan persekutuan sekarang dan tiada yang boleh dilakukan sekiranya individu bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Lim bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Pemimpin DAP itu telah dipanggil oleh polis berhubung perkara itu. Sebagai tindak balas, Lim mendedahkan bahawa Muhyiddin didakwa telah bertemu dengannya pada Julai 2016 meminta sokongan DAP untuk menjadi Perdana Menteri ke-7. Ini paling menarik apabila Lim Kit Siang mendedahkan bahawa Muhyiddin didakwa telah bertemu dengannya pada Julai 2016 meminta sokongan DAP untuk menjadi Perdana Menteri ke-7. Bagaimanapun, Lim mendedahkan dia telah menolak permintaan sedemikian kerana DAP komited kepada Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Dia mempersoalkan jika penolakan untuk menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada masa itu telah menjadikan doa anti-Melayu, anti-Islam, anti-raja komunis dan menyebarkan Islamofobia. Adakah DAP boleh diterima sepenuhnya dan tiada siapa yang akan dominan dan tiada siapa yang akan tunduk jika saya menyokong beliau Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 pada 2016, katanya. Di bawah perlembagaan persekutuan, satu-satunya keperluan untuk seseorang menjadi Perdana Menteri seperti dalam perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E ialah orang itu mesti menjadi ahli parlimen yang dalam pertimbangan yang di Pertuan Agong mendapat sokongan majoriti di Dewan Negara atau Dewan Rakyat, di Dewan Rakyat. Manakala perkara 160 pula mentakrifkan Melayu sebagai seorang yang menganut agama Islam, lazim bertutur dalam bahasa Melayu dan mematuhi adat resam Melayu. Tafsiran ini tidak meliputi orang asli dan orang asli Sabah dan Sarawak. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Muhyiddin Yassin yang paling menarik perhatian kita. Muhyiddin kata, lantik Perdana Menteri memang kuasa agung, tapi tak mutlak. Itu kata Muhyiddin. Wah, sudah lama Muhyiddin tidak bercakap tentang kuasa agung dan tentang kuasa mutlak, tentang lantik Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, ini isi laporan dari Malaysia kini. Perlembagaan persekutuan memang tidak mensyaratkan hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri, kata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Bayangkan ini pengakuan Muhyiddin yang mengejutkan kita semua. Tapi Lim Kit Siang pula telah disiasat oleh polis berkaitan perkara itu. Jelasnya, keputusan untuk memilih seseorang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ditentukan oleh 222 ahli Dewan Rakyat, bukannya rakyat, kata beliau. Muhyiddin berkata, mana-mana ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat akan terpilih menjadi Perdana Menteri. Tak kira sama ada individu terbabit Melayu ataupun sebaliknya. Menurut perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E Perlembagaan Persekutuan, yang di Pertuan Agong boleh melantik seorang ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Perlembagaan tidak menyatakan ahli Dewan Rakyat itu mesti seorang Melayu, kata Muhyiddin. Nah, ini pengakuan Muhyiddin yang paling kita tunggu dan
paling bagus setakat ini. Pun begitu, bekas Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO itu juga mengingatkan, sejak merdeka negara sudah mempunyai 10 Perdana Menteri yang dilantik mengikut peruntukan perlembagaan berkenaan. Kesemua mereka adalah dalam kalangan orang Melayu, katanya lagi dalam hantaran di Facebook hari ini. Semalam, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Anwar Ibrahim menggerakkan usaha memindah perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Mungkin dengan cara ini sedikit sebanyak dapat memulihkan sokongan orang Melayu di negara ini kepada kerajaan campuran pimpinan beliau berbanding memperagakan capal, songkok, cium kerlis atau bertiwi karma bahasa katanya. Tertakluk kepada Dewan Rakyat. Polemik sama ada orang bukan Melayu boleh atau tidak menjadi Perdana Menteri timbul kembali susulan kenyataan ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang kepada pelajar Malaysia di United Kingdom bulan lepas. Mengambil contoh bagaimana pemimpin kulit hitam Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat selepas 230 tahun penubuhan negara itu, Lim berharap suatu hari nanti akan berlaku di Malaysia. Pandangan itu bagaimanapun membuatkan dia dikritik hebat oleh pelbagai pihak termasuk pemimpin parti dalam kerajaan. Bagaimanapun, anggota Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang juga seorang peguam tampil mempertahankan Lim dengan berkata, perlembagaan memang tidak melanggarnya atau melarangnya. Nick Abdul Aziz pula pernah menyatakan isu latar bangsa seorang tidak perlu dipertikaikan untuk menjadi Perdana Menteri asalkan individu terbabit beragama Islam. Nick Abdul Aziz yang ketika itu menjadi Mursidul Am Parti berkenan berkata, bangsa seseorang tidak wajar dipertikaikan. Nak bukan Melayu jadi Perdana Menteri tidak apa, asalkan beragama Islam, sebab mana boleh pimpin Islam kalau tidak Islam, kata beliau. Contohnya, negeri demokrasi. Adakah jawatan diberi kepada komunis? Negeri komunis pula, adakah dia akan beri kepada orang demokrasi? Tak ada. Negeri komunis, maka pemimpin komunis yang pegang. Negeri demokrasi, maka demokrasi yang pegang. Negeri Islam, maka orang Islamlah pegang. Jadi bangsa apapun tak peduli, katanya pada Mei 2012. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, walaupun yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik seseorang menjadi Perdana Menteri, ia tidak bersifat mutlak. Menurut Perlembagaan Persekutuan, sekiranya majoriti ahli Dewan Rakyat termasuk Melayu dan bukan Melayu menyatakan kepercayaan kepada seorang ahli bukan Melayu untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, maka jadilah dia Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara dalam pelantikan Perdana Menteri, namun kuasa budi bicara itu tidaklah mutlak. Ia tertakluk kepada ahli Dewan Rakyat itu yang mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, kata Muhyiddin lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.